Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani wa alhimni rushdi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Alhamdulillah, yang pertamanya seperti biasa marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi kita diketemukan dalam pertemuan secara atas talian bagi menyambung kuliah kita, dan insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan bincang tajuk Ashabul Furu', sambungannya iaitulah untuk jad dengan jaddatun. Jadi insya-Allah dalam masa lebih kurang 1 jam perjumpaan kita hari ini, insya-Allah kita akan bincang dua ashabul furu' ini, dua daripada ashabul furu', halah ahwal ashabil furu', ahwal jadd dan juga ahwal al-jaddat, ahwalu al-jaddati. Jadi insya-Allah sama-sama kita lihat paparan yang Ustaz sediakan ini. Ustaz agak dapat keluarlah dalam paparan masing-masing, sama ada dalam komputer ataupun dalam handset masing-masing. Sekejap. Baik, datuk, sebagaimana kita tahu, datuk ini adalah datuk sebelah bapa. Datuk sebelah bapa sahaja yang mewarisi. Al-jaddu al-warisu. Manakala datuk sebelah ibu, iaitu bapa kepada ibu, bukan sebagai datuk yang mewarisi. Bahkan dia adalah datuk yang termasuk dalam zawil arham. Zawil arham bukan warislah. Jadi datuk ni adalah datuk abul jad ataupun abul abi ataupun abul jaddi dan ke atas. Datuk moyang, ayah moyang, datuk moyang dah ke atas lah. Maknanya jaluran semuanya melalui lelaki belaka. Itulah yang dimaksudkan dengan datuk sebagaimana kita faham di dalam perbincangan berkenaan dengan waris dalam siri-siri yang lalulah. Jadi datuk ini ada 4 situasi, ada 4 ahwal, yang mana ahwal ini kita boleh lihat secara ringkasnya dalam jadual, dalam gambar rajah ini, iaitulah kita ambil daripada mana? Daripada kanan kiri dulu, asabah ataupun 1/6. Asabah ni asabah sahaja ataupun 1/6 tambah asabah ataupun 1/6 sahaja. Dan ada last sekali, datuk ni situasi yang terakhir terdinding, mahjub. Yang mahjub ni ialah mahjub dengan seorang sahaja, iaitu mahjub dengan abun. Baik, kita lihat syarat-syarat untuk datuk dapat keempat-empat situasi ini. Yang pertamanya as-sudus. Al-jaddu abul abi dapat as-sudus 1/6. 1/6 syaratnya, ada 2 syarat untuk datuk dapat 1/6. Yang syarat ini kalau kita lihat dia lebih kurang dengan syarat untuk abun dapat 1/6 sahaja. Iaitulah wujudul far'il warisi kama qulna fil abi. Adanya furu' waris sebagaimana yang telah kita bincang di dalam syarat ayah bapa untuk dapat 1/6, iaitulah ketika si mati mempunyai furu' waris. Jadi kita juga memahami tentang bagaimana furu' waris yang dimaksudkan di sini ialah furu' waris yang terdiri daripada anak ataupun cucu daripada anak lelaki. Kemudian sekiranya furu' waris ini
lelaki, ada lelaki, jadi datuk ataupun ayah bapa si mati akan dapat sudus sahaja, 1/6 sahaja. Tetapi sekiranya furuk waris ini perempuan sahaja yang ada, tidak ada furuk waris lelaki, jadi sudus datuk ataupun ayah akan dapat 1/6 tambah dengan asabah. Jadi syarat yang sama je dengan pewarisan bapa. Kemudian syarat yang kedua, adamu wujudil abi. Idhil abu yahjubuhu likaunihi aqraba ilal mayyiti minhu. Syarat yang kedua, tiada wujud bapa. Maksudnya ketiadaan bapa. Kerana bapa ini akan menyekatnya. Yahjubuhu, menyekat datuk kerana keadaan bapa ini adalah lebih dekat kepada si mati berbanding dengan datuk. Oleh kerana bapa adalah lebih dekat, datuk jauh, peringkat jauh lagi dengan si mati, maka bapa akan menyekat datuk. Ini syarat untuk dapat 1/6 bagi datuk. Kemudian seterusnya, asabah. Situasi yang kedua pewarisan datuk ialah asabah. Asabah syaratnya, syarat utama dia adalah adamul far'il warisi lil mayyiti. Tiada furuk waris bagi si mati. Si mati tidak meninggalkan furuk waris. Tidak meninggalkan anak lelaki, cucu lelaki, anak perempuan, cucu perempuan yang mewarisi. Bila si mati tidak ada anak ataupun cucu yang mewarisi, maka datuk akan dapat asabah tanpa ada fardu. Mana tidak ada fardu 1/6 untuk datuk ataupun untuk bapa bila si mati tidak ada furuk waris. Kemudian syarat yang kedua, seperti mana syarat yang pertama tadilah, adamu wujudil abi. Adamu wujudi al-hajibi. Hajibuhu. Ketiadaan orang yang mendindingnya. Tidak ada orang yang menghalangnya daripada mewarisi. Itulah bapa. Kemudian situasi yang ketiga untuk datuk ialah as-sudusu ma'al asabah. 1/6 beserta dengan asabah. 1/6, mula-mula datuk ambil 1/6, kemudian ditambah dengan asabah sekiranya ada baki. Bila syaratnya ma'al binti beserta dengan anak perempuan wa binti libni dan beserta dengan cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang mana datuk akan yarisu as-sudusa bil fardi, datuk akan mewarisi 1/6 dengan sebab fardu. Wa idza baqiya syai'un ba'da ashabil furudi akhadahu bit ta'sib. Apabila berbaki sedikit ataupun sesuatu daripada ashabil furud, selepas daripada ashabil furud mengambil sahamnya, akhadahu bit ta'sib, maka datuk akan mengambil baki tersebut dengan cara asabah. Mana tunggu baki lah. Kalau ada baki, bolehlah baki. Mana 1/6 tadi boleh dah. Kemudian bila dah orang lain ambil bahagian belaka dah, bahagian fardu masing-masing, mana yang berbaki tu bolehlah tambahan untuk datuk. Jadi itu maksud as-sudus ma'al asabah. Apabila si mati meninggalkan furuk waris perempuan sahaja. Tidak ada furuk waris lelaki. Bila si mati ada anak perempuan, jadi anak perempuan sahaja ada. Anak lelaki tidak ada. Ataupun anak lelaki ada dah mati dah. Jadi datuk akan dapat 1/6 tambah asabah. Tapi kalau si mati ada anak perempuan, ada cucu lelaki daripada anak lelaki, di sini walaupun ada anak perempuan, tapi di situ cucu lelaki tu orang yang mendapat asabah. Bila ada daripada kalangan usul furuk yang mendapat asabah, datuk hanya mengambil 1/6 sahaja. Jadi asabah tu boleh kepada furuk dulu. Kemudian situasi yang terakhir untuk datuk ialah mahjub, terdinding dengan bapa. Mahjub ni dengan bapa. Bila ada bapa, datuk tidak dapatlah mewarisi harta pusaka, dihalang ataupun terdinding dengan bapa. Baik, itu pewarisan untuk datuk.
Kemudian kita pergi kepada waris yang ke berapa? Yang ke 6. Yang pertama, waris yang pertama ialah zaujun, yang kedua zaujah, abun, ummun, jadun, kemudian yang keenam jaddatun. Jaddatun ni ringkas saja, ada dua saja situasi pewarisan jaddah. Yang pertama as-sudus, yang kedua mahjubah. Syarat untuk mendapat as-sudus untuk jaddah. Jaddah ni seorang ataupun ramai. Kalau datuk seorang je ada untuk yang mewarisi. Tapi kalau jaddah ni dalam satu peringkat dia boleh jadi 2 orang ataupun lebih daripada 2 orang. Contoh kita ambil jaddah peringkat yang pertama, nenek. Nenek ni dia ada belaka sebelah bapa pun ada, nenek sebelah ibu pun ada yang mewarisi. Kita ni yang mewarisi. Kemudian sekiranya peringkat yang kedua, nenek peringkat yang kedua, ada gangguan suara sikit. Nenek peringkat yang kedua iaitu nama moyang dia ada 3 orang. 3 orang nenek daripada peringkat yang kedua. Moyang ni seperti mana dalam perbincangan yang lalu, untuk kita mengetahui jumlah nenek dalam satu-satu peringkat tu senang saja. Kita lihat nenek tu peringkat yang keberapa. Kalau nenek tu peringkat yang pertama, keadaan dia, kalau nenek peringkat pertama tambah 1. Maksudnya tambah 1. Apa-apa peringkat pun ditambah dengan 1. Maksudnya kalau peringkat yang kedua tambah 1 jadi 3 orang. Kalau nenek peringkat yang ketiga tambah 1 jadi 4 orang. Jadi itu cara untuk mengesan bilangan nenek yang mewarisi. Jadi nenek ni mewarisi 1/6 dengan syarat wa tastahiqul jaddatu sawa'un kanat min jihatil abi atau min jihatil ummi as-sudusa. Dan berhak nenek sama ada adalah ia daripada arah bapa atau daripada arah ibu, berhak mewarisi as-sudus. Berhak mewarisi 1/6 bisyartin wahidin dengan satu syarat. Wahuwa alla yakuna dunaha ummun. Iaitulah tiada selain daripadanya ibu. Maknanya tidak ada bawah daripadanya ibu lah maksudnya. Tidak ada ibu yang berada di bawahnya. Maksudnya mak kepada si mati. Kalaulah si mati mempunyai ibu, semua nenek gigit jari je lah. Tidak mewarisi harta pusaka. Tapi kalau ibu tidak ada, barulah mereka boleh mewarisi. Kemudian syarat mahjubatun. Keseterusnya mahjubatun bil umi. Yang kedua, nenek disekat dengan ibu. Cuma Ustaz buat ni dalam bentuk macam keliru, dia duduk bawah 1/6. Sepatutnya dia ni jadi mahjubah bil umi ni, situasi yang kedua ni. Mahjubatun bil umi. Jadi nenek ni dia sekat dengan ibu. Ibu menyekat ke semua nenek. Nenek sebelah bapa ke, nenek sebelah ibu ke, nenek sebelah bapa dengan ibu je, tak ada nenek lain. Ada pun nenek kebayang lah. Belah mana tahu nenek kebayang ni. Baik. Tambahan pula, wa tazidul jaddatu ummul abi annaha yahjubuha ibnuha wa huwa abul mayyiti idza kana hayyan. Sebagai tambahan untuk nenek sebelah bapa. Bagi nenek sebelah bapa, nenek sebelah bapa ni ia disekat oleh anaknya. Siapa anaknya? Bapa tu lah. Bapa tu anak ataupun cucu ke tak kira lah. Ayah boleh menyekat mak dia. Ayah boleh menyekat neneknya. Maksudnya ayah, mana-mana nenek yang mari daripada sebelah ayah, sekiranya ayah masih ada, nenek tersebut terhalang dengan sebab ayah. Ataupun datuk. Mana-mana nenek yang mari daripada sebelah ayah, sebelah datuk. Mana mak datuk ataupun nenek datuk ke, kalau datuk masih ada, datuk menyekat semua yang ada di atasnya. Itu dua situasi perwarisan untuk nenek. Kemudian kita juga memahami nenek dalam bab hijab mahjub ini, nenek sebelah
ibu yang hampir menyekat semua nenek dua-dua arah. Sama ada nenek sebelah bapa ke, dengan contoh, kalaulah si mati meninggalkan seorang nenek, ibu kepada ibu si mati, nenek sebelah ibu. Kemudian yang lain ada moyang. Moyang sebelah bapa ada, moyang sebelah ibu pun ada. Jadi nenek ni menyekat semua moyang. Maksudnya nenek yang dekat dengan si mati menyekat yang jauh. Tetapi dalam nenek sebelah bapa ni, kalau ada nenek sebelah bapa yang dekat, contohnya nenek ayah mak kepada bapa, ibu kepada bapa, neneklah hak sebelah bapa. Kemudian ada moyang. Ada moyang sebelah bapa, ada moyang sebelah ibu. Nenek sebelah bapa yang lebih hampir dengan si mati ni tidak menyekat moyang sebelah ibu. Jadi kena faham tu, kena faham inilah pendapat yang asah di dalam mazhab Syafi'i kita. Nenek sebelah bapa yang dekat tidak menyekat nenek sebelah ibu yang jauh. Kerana alasannya nenek sebelah bapa ni dia mewarisi bukan dengan kekuatan tak sama dengan kekuatan nenek sebelah ibu, yang mana sebelah bapa ni dia ada lelaki, bapa itulah lelaki yang mana tak kuat mana berbanding dengan sifat kenenekan yang ada sebelah ibu tu. Itu dalam mazhab Syafi'i kita mengikut pendapat yang asah. Baik, seterusnya kita habis bab teori ni, kemudian kita nak lihat dari sudut praktikal pula. Dari sudut macam mana kita melihat penyelesaian kes-kes, contoh-contoh kes, kita lihat macam mana nak selesaikan. Baik, nampak tak dalam tu Excel ni? Ada masalah dengan pop-up ni. Tak tepi dulu. Okay. Boleh keluar tak dalam paparan masing-masing? Ada keluar tak? Excel. Ustaz. Nampak? Nampak Ustaz. Nampak Ustaz saja ke nampak dia? Nampak Excel tu Ustaz. Excel nampak. Okey. Di sini ada Ustaz sediakan contoh-contoh kes-kes bagi kita memahami ahwal ashabil furu' yang terdiri daripada datuk dan juga nenek ni. Jadi di sini ada 10 situasi. Yang pertama, tuwfiya rajulun an zawjatin wa bintin wa jaddin. Tuwfiya, mati seorang lelaki meninggalkan isteri, bintin, anak perempuan, wa jaddin. Jadi si mati meninggalkan yang pertama zaujah, zaujatun, kemudian yang kedua bintun, dan yang ketiga jaddun. Baik. Kita dah belajar bahagian zaujah. Berapa bahagian zaujah sini? Sekiranya si mati mempunyai furu' waris. Sekarang ni bintun itu adalah furu' waris. Jadi bahagian zaujah berapa? Dapat berapa ni zaujah? Cepat-cepat nak bahagian tersaka ni. 1/8. 1/8. Bahagian untuk zaujah 1/8. Untuk bintung, siapa tahu untuk bintung berapa? Tak belajar lagi. Tapi ada dah Ustaz Suhafa tu. Kalau faham ayat tu boleh jawab lah ni. Untuk bintung berapa? In kanat 1/2. wahidatan fa in kanat wahidatan fahiyan nisf falahan nisf 1/2. Betul. Kemudian untuk jad. Ya, macam mana situasi jad di sini? Ada 4 untuk jad. Sama ada 1/6 asabah, 1/6 dan asabah ataupun mahjub. Nak letak berapa? 1/6 asabah. 1/6 dan asabah sebab si mati Ada bintun. ada bintun, furu' waris perempuan sahaja. Di sini untuk datuk 1/6 tambah dengan asabah. 1/6 dan asabah. Baik, asal masalah antara 8 dengan 6. 2 boleh masuk dalam 8 jadi tadakhul. 8 dengan 6 ialah tawafuq kongsi sifir 2. Tawafuq bin nisfi. Berapa asal masalah? Cepat-cepat siapa boleh jawab? Pencarian asal masalah. 24 Ustaz. 24. 24.
Okey, 24. Gadak-gadak belaka dah ni. 24 untuk zaujah, 24 bagi 8. 3 saham untuk bentung, 24 bagi 2, 12. Untuk jadun, ni dia ada campur tu tak? Jadi kita buat kaedah kita, formula kita sama dengan 1/6 berapa daripada 24? 24 bagi 6. Jadi 24 bagi 6. Ni CP budak-budak ngapa ni? Kalau rendah ni, tadika ngapa dah ni? 4 Ustaz. 26 bagi 6, 24 bagi 6, 4. Kemudian ada baki ke tidak? Okey, baki ni kita campurlah saham zaujah berapa? 3 campur 12, 15. 15 campur 4 jadi 19. Jadi 24 tolak 19, baki ada lagi 5. 5. Jadi 4 campur 5, 9. 9. Okey, untuk Datuk jadilah 9 shilling. Nampak tak? 1/6 dah baki. Maknanya Datuk dapat 1/6, 4 je dulu. Kemudian bila ditolak saham, asal masalah tu dengan jumlah saham ada baki 5. Jadi 4 campur 5 jadi 9. Okay. Soalan nombor 2. Kalau tak faham boleh tanya tu. Soalan nombor 2. Tuwufiyat Khadijatun. Tuwufiyat Khadijatu an zaujin wa banin wa jaddin wa ummin. Jadi waris kita di sini ialah zaujun yang pertama, suami. Zaujun, kemudian yang kedua, ibnun. Nanti ibnun ni kita letak akhir sekali lah sebab ibnun ni adalah ashabul asabah. Dalam masalah ni, ibnun lah yang akan dapat asabah. Asabah ni kita kena letak ujung sekali, bawah sekali. Sebab dia mengambil baki. Mudah untuk kira. Kemudian seterusnya jaddun ataupun umum boleh letak belakang situ. Kemudian umum kerana ikut dari sudut usul yang lebih dekat lagi, umum dululah. Umun, kemudian jaddun. Zaujun dapat apa sini? Zaujun ketika mana si mati meninggalkan 1/4. ada furuk waris. Jadilah 1/4. 1/4. 1/4 untuk zaujun. Umun pula. Umun. Ingat ayat yang Ustaz Safar tu. Berapa umun dapat sini? Wali abawaihi. Sama-sama. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Sekiranya si mati ada anak, mak dan ayah, ibu bapa akan dapat 1/6. Akan dapat 1/6. Kemudian jad. 1/6. 1/6 juga jad kerana si mati ada furuk waris lelaki. Tak ada asabah sini sebab asabah boleh kepada anak yang mewarisi secara asabah. Ibnu. Jadi sini asal masalah antara 4 dengan 6 ialah 12. 4 dengan 6, 12. 12 bagi 4 untuk zaujun, 3 untuk umum, 12 bagi 6, 2 saham. Untuk Datuk, 2 saham. Kemudian baki lagi ada, campurlah berapa sini. 3 campur 2, 5 campur 2, 7. Jadi 12 tolak 7. 12 tolak 7 ashabul furuk. 5. Jadilah untuk anak 5. Saham untuk anak 5. Okey. Boleh faham? Cuba tengok semula ada yang keliru ke. Jelas dah tu. Nombor ni jelas dah ni. Tak besar sangat ni. Melainkan kalau nombor besar-besar tu nak pakai kalkulator lah. Kita dah pakai kalkulator dah sini ni. Nak pakai kalkulator kalau dalam kelas boleh ha. Mana kalau sini kita boleh kira terus. Baik, untuk seterusnya, contoh yang seterusnya. Mata Sulaiman wa taraka zaujataini wa jaddan wa umman. Jadi mati Sulaiman mati meninggalkan 2 isteri. Jadi Sulaiman ni berpoligami, meninggalkan 2 isteri, kemudian tidak ada anak sini. Sini dalam masalah ini tidak ada anak, furuk waris tidak ada. Jaddun dan juga ummun, meninggalkan ummun dan juga jaddun.
Fardu untuk zaujah 2 orang dia kena kongsi. Jangan bagi seorang satu fardu, seorang satu fardu. Satu fardu untuk 2 orang kongsi. Zaujah sini bila semati tidak ada furuk waris, zaujah 1/4. mendapat penuh bahagiannya 1/4 kongsi 2 orang. Mana bila kongsi 2 orang ni 1/4 pecah 2, jadi berapa? 1/8. Ada orang dia buat macam ni. Untuk zaujah 1/8. Kita cuba tengok Cuba sama-sama kita tengok. Kalaulah dia buat yang pertama ni zaujah dapat 1/8. 1/8. Kemudian zaujah yang kedua juga dapat bahagian 1/8. Betul ke tak gitu tu? Dari sudut fardu yang kita baca, kalau orang tengok keliru lah. Kita faham fardu sepatutnya zaujah ni bila si mati tidak ada anak, zaujah dapat 1/4. Tapi kenapa sini 1/8? Dia buat ni dari sudut fardu tu, dari sudut fardu dengan sebab tiada anak tak kena, tapi dari sudut jumlah kena. Dari sudut jumlah tu dia tak lari dah, memang satu akan jadi 1/8 sebab kisnya kis itulah. Kis tadi 1/4 kita pecah 2 jadi 1/8. Jadi untuk orang yang di peringkat orang yang sudah mahir mungkin dia boleh buat macam tu, tapi kita ni di peringkat awal kita letak dulu fardu zaujah asal berapa. Dia akan jadi 1/4 lah bagi 2 sini. Memang dia akan jadi 1/8 bila bagi 2. Jadi sini 1/4. Kita letak kaedah asal ni dulu. Kalau orang yang dah mahir tu, orang yang dah mahir lain kira lah. Fardu pun dia tak letak. Dia hanya letak saham je. Tu asal masalah berapa? Saham-saham. Fardu pun tak letak dah. Nanti kita akan jumpa dah benda-benda ni dalam masalah-masalah yang lebih mencabar lagi, terutama dalam bab mirasul hamli, yang mana ruangan fardu tu kadang-kadang dia makan ruang. Bila makan ruang, dia tiadakan ruangan fardu, terus dia letak ruangan saham. Kemudian untuk umum, bila si mati tiada anak dan juga berbilang saudara. Jadi ibu akan dapat 1/3. 1/3. Okey, bagus. Kemudian jad, banyak mana jad ni dapat? Asabah, kenapa asabah? Sebab tak dicabang. Sebab tidak ada furuk waris. Tidak ada cabang waris. Kemudian asal masalah 4 dengan 3 adalah tabayun, jadi 12. 4 dengan 3, 12. 12 bahagi 4, 3. Kemudian 12 bahagi 3 untuk umum, 4 saham. Baik. Kemudian 3 campur 4, 7. 12 tambah 7, baki ada 5. 5. Okey. Di sini saham, kalau kita perhatikan saham zaujah 3 dibagi untuk 2. Dalam saham ni kita tak boleh melibatkan perpuluhan. 3 tak boleh bagi dengan 2. Jadi kita kena tashih masalah. Kena sahkan, bulatkan bulatkan perpuluhan saham ini. Sebab kalau 3 kita bagi 2 ni, jadi seorang dapat 1.5 saham. Jadi susah nak kira macam tu. Boleh betul. Memang kalau kita guna kalkulator 1.5 kita boleh darab je. Tapi dalam dalam pembahagian jadual faraid secara berjadual ni, kita elokkan daripada saham perpuluhan. Kalau kita bagi duit perpuluhan tak apa, itu memang tak boleh nak elok dah. Jadi dalam bila 3 tak boleh nak bagi dengan 2, jadi 3 dengan 2 adalah tabayun. Jadi kena darab dengan 2. Faham tak maksud Ustaz tu? 3 dengan 2 ni zaujah ada 2 orang kan? Saham dia 3. Jadi antara nombor 3 dengan nombor 2 ialah tabayun. Jadi untuk mencari GSTK antara 3 dengan 2 ni ialah 3 ialah 6. Jadi macam mana 3 nak jadi 6? Darablah dengan 2. Jadi semua saham dan juga asal masalah yang sebelah asal masalah ni, bawah asal masalah ni kena darab dengan 2. Jadi dalam Excel ni kalau kita nak buat formula, macam ni akan nak buat formula. Sama dengan dipanggil kolom D23 ni, kita tekan sini. Sama dengan kolom ni, tekan. Darab dengan 2. Kita kalau boleh
memang boleh congok 12 darab 2 tu tahu jawapan dia berapa dah, tak payah guna kalkulator. Tapi bayangkan kalau nombor tu nombor-nombor yang besar. Kita buat daripada nombor kecil dulu sebagai latihan untuk kita. Jadi 12 di 23 ni merujuk kepada petak 12 ni darab dengan 2. 2 tu macam diambil daripada mana? Kita lihat hubungan nombor antara 3 dengan jumlah kepala. Jumlah zaujah sini. 3 dengan 2. Jadilah kena darab dengan 2. Kemudian enter, dapatlah jawapan 24. Jadi samalah juga saham-saham ni kena darab dengan 2. Cara mudahnya kita hanya tarik saja, klik mouse dan drag ke bawah. Tarik ke bawah, dapatlah jawapan dia. 5 darab 2, 10. 4 darab 2, 8. Cuma hak ni dia tak bagi lagi ni. 3 darab 2, 6. 6 bahagi 2. Jadi seorang isteri dapat 3 saham. 3 saham. Kalau kita lihat secara logik, angka 3 saham ni, 3 daripada 24 ni adalah 1/8. Jadi isteri ni 3/24 bermakna 1/8. Mana kalau orang buat 1/8 daripada awal tu, dia ambil merujuk pada hak ni lah. Dia merujuk pada pembahagian akhir. Jadi kita tunjuk daripada awal supaya kita tahu mari mana orang buat zaujah kalau 2 orang tu dia buat 1/8 seorang. Sedangkan sepatutnya 1/4. Di sinilah kedudukannya. Jangan kata salah, dia cara pembahagian dia ringkas. Dia sudah mahir, dia tak boleh dibuat macam tu. Kemudian seterusnya. Jadi di sini kita lihat untuk jad di sini, jad mendapat asabah. Jadi jad sini dapat asabah, kita highlight dia punya fardu. Kemudian jad sini yang masalah yang sebelum ni dapat 1/6. Dalam masalah yang pertama, jad dapat 1/6 dan asabah. Macam ada nak tanya je? Sila-sila kalau ada nak tanya. Kalau tidak ada, kita teruskan. Soalan yang seterusnya, matat sujaidah. Sujaidah. Sajidah pun boleh, sujaidah pun boleh. Di sini sujaidah atau sajidah. Bukan sajak di sini. Jadi matat sujaidah wa tarakat zaujan wa aban wa jaddan. Mati sujaidah meninggalkan zaujan, zaujun, kemudian abun dan juga jad, datuk. Jadi fardu zauj, zaujun akan dapat fardu penuh. Si mati tidak ada furuk waris sebanyak 1/2. Kemudian abung. Berapa bagi abung? Cepat-cepat. Siapa nak jawab? Dapat asabah. Ada furuk waris. Kemudian jad. Mahjub. Okay, jad mahjub dengan bil abi. Mahjubun bil abi. Jadi oleh kerana ada satu saja asal masalah di, pembawa di sini telah 2. Jadi 2 inilah yang akan jadi asal masalah 2. 1/2 daripada 2. 1. Kemudian baki 1 untuk abung. Manakala untuk datuk, tiada bahagian. Telah maju tu tadi tiada bahagian lah, disekat. Kesian datuk. Datuk kan ayah tanggung tak? Ayah tanggung datuk lagi. Kalau tidak ada waris, kalau tidak ada anak. Anak abung tu ialah anak pada datuk. Mana kalau ayah dapat satu bahagian saham pun, dia kena tanggung juga ayah dia. Datuk lah tu ayah dia. Jadi, nak kata kesiang sini, itu tanggungjawab nafkah tu masih ada orang yang beri nafkah. Orang yang beri nafkah itulah orang yang dapat saham daripada harta pusaka semati ini. Jadi kalau kita kata kesiannya datuk, ada anak lagi tak apalah. Kemudian contoh yang seterusnya, tuwfiya rajulun an bintin wa abin wa jaddatin. Seorang lelaki mati meninggalkan anak perempuan, bintun, wa abin, bapa, wa jaddatin. Ini masuk bahagian jaddah pula. Untuk perwarisan jaddah. Nenek iaitulah ummul ummi. Iaitulah ibu kepada ibu. Kalau Ustaz tak letakkan dalam korongan ni, ummul ummi, memang jaddah ni bila sebut secara umum, dia akan jadi jaddah sebelah mak. Tapi kalau ditafsirkan jaddah di dalam korongan ummul abi, barulah
maksud dalam korongan itulah yang menafsirkan kehendak jaddah di sini, siapa dia. Jadi dalam masalah ni ada 3 waris, bentun, nenek sebelah ibu, kemudian bapa. Okay, bentun di sini dapat fardunya 1/2 seorang sebab dia seorang diri, tidak ada saudaranya, tidak ada ibnun. Ummul ummi, nenek 1/6. Nenek sini akan dapat 1/6. Tidak ada orang halangnya. Dan abun akan dapat bahagian fardu beserta dengan asabah. Fardunya 1/6. 1/6 asabah. Tambah asabah. Tambah asabah. Ya, antara 2 dengan 6. 2 dan pembawah 6. Asal masalah menjadi 6. Kemudian untuk bentong separuh daripada 6. 3. Untuk ibu 1/6. 1. Untuk bapa 2. jadi 1/6 dulu. Kita letak 1/6 dulu. 1/6 daripada 6, 1. 1. 1 ditambah dengan baki lagi 1. Jadilah 2. Betul tu. Jelas untuk contoh ni. Ini di sini nenek ni dapat 1/6 tak ada orang halang. Tidak ada waris yang menghalang. Ibu dah maksudnya sini. Ibu. Melainkan nenek ni nenek sebelah bapa. Kalau bapa ada, nenek sebelah bapa akan jadi terhalang. Baik, yang ke-6. Contoh yang ke-6, kes yang ke-6, tuwufiyati imra'atun ani benin, wajaddatin li abin, wajaddatin li ummin. Seorang perempuan mati meninggalkan anak lelaki. Ada anak, ibnin. Kemudian meninggalkan nenek sebelah bapa dan nenek sebelah ibu. Ada tok sebelah pok, ada tok sebelah mak. Ada 2 orang ni. Bila tidak ada orang yang menghalang, sini tidak ada orang yang menghalang, ibu tidak ada, kongsi di dalam 1/6. Kongsi dalam 1/6. Kemudian ibnu akan dapat asabah. Jadi fardunya 1 je pembawah, jadi 6 lah pembawah. Jadi 6 jadi asal masalah. 1. Kemudian 1, 5. baki ada 5. Dan samalah juga di sini perlu kepada tasheh masalah kerana saham 1 tak boleh nak bagi 2 orang. Jadi separuh seorang. Bila sebut separuh ni, inkisar, perpulahan. Inkisar tu maksudnya perpulahan, pecahan. Bila elakkan perpulahan dengan cara macam mana nak bulatkan nombor saham ni, 1 untuk bagi pada 2, 1 dengan 2 tu adalah tabayun, jadi kena darat dengan 2. Jadi 6 darat 2, 12. 1 darat 2, 2 bagi 1 seorang. Kemudian 5 darat 2, 10. Senang ke payah? Raib ni. Senang, Ustaz. Senang je. 6 darat 2. 1/6 daripada 6 berapa? Asabah baki. Mudah je tak? Jangan kalau allergic dengan nombor 1, nombor 2, dah dia tengok nombor nak muntah. Tak ada gitu tak? Tak belanja lah kita. Kemudian seterusnya. Jadi di sini kita lihat di sini 1/6 ni dikongsi 2 orang antara nenek ni. Sama macam zaujah tadilah. Contoh seterusnya, matatim ra'atun an abin wajaddatin li abin wajaddatin li ummin. Seorang mati meninggalkan abun, abah, bapak. Kemudian jaddatin li abin, nenek sebelah bapa. Nenek sebelah bapa ni mak pada ayah ni lah. Mak pada ayah, tinggal mak pada ayah. Kemudian wajaddatin li ummin, meninggalkan nenek sebelah ibu. Jadi untuk ayah, untuk bapa, bila tidak ada furuk waris, terus ayah akan dapat asabah. Jaddatun li abin. Dihijab oleh bapa. Mahjubatun. Okey. Dihalang, terdinding dengan bapa. Jaddatun li ummin. 1/6. 1/6. Jadi kalau kita tengok atas tadi, nenek kongsi 1/2 pula. 1/6. Sini tak berkongsi. Puncanya ada hajib lah, ada orang yang menghalang.
Samalah juga dalam kes tadi Datuk menghalang, Datuk dihalang oleh bapa. Sini jaddatun li abin ni anak ada lah kan, ayah ada kan, ayah menanggung lah. Jadi di sini fardu, asal masalah pembawah fardu ada satu saja, itulah 6. Jadi untuk nenek, jaddatun li ummin akan dapat 1, nenek sebelah ibu akan dapat 1, kemudian bapa akan dapat baki sebanyak 5 saham, kemudian nenek sebelah bapa kosong. Jadi kalau bapa ni bagi separuh dengan nenek sebelah bapa ni banyak dapat 2.5. 2.5 saham. Okey. Ini ringkas je untuk contoh ni. Jadi contoh sini kita melihat nenek, adik nenek yang mewarisi. Ada nenek yang dihalang dan juga ada nenek yang mendapat fardu. Di sini kita memahami bapa menghalang nenek sebelah bapa saja. Bapa menghalang ibunya saja. Bapa tidak menghalang mertuanya. Jaddatun li ummi ni mertua dia dah. Mertua siapa? Mertua pada abang lah. Sebab nenek sebelah ibu kan. Mana mak kepada isteri bapa. Mertua dia lah. Okay. Contoh yang ke-8. Tuwfiya rajulun an zawjatin wa ummin wa jaddatin li abin wa jaddatin li ummin. Mati seorang lelaki meninggalkan isteri, kemudian ibu, ummin, ibu, wa jaddatin li abin. Kemudian ada nenek sebelah bapa dan juga nenek sebelah ibu. Baik, macam mana dalam situasi ni pula? Sebelum jawab ni, cuba tengok perhatikan. Di sini apa kekuatan atau kelemahan yang ada di sini? Boleh buat tu. Rumusan dulu sebelum kita tentukan fardu. Ke Gismaya asal lah ke ni? Ada tak ni? Ngantuk dah? Ada Ustaz, ada. Ada. Macam ada. Macam mana sini? Okay, kita nak tahu situasi jaddah li abin dengan jaddah li ummin. Berapa dia? Tetap tu zaujah. Zaujah tiada furuk waris, mati tiada furuk waris. Zaujah akan dapat 1/4. Ibu bila tidak ada furuk waris 1/3. 1/3. Tidak ada furuk waris ataupun berbilang-bilang saudara. Tapi kalau orang bagi data macam ni, kita kena tanya dulu. Si mati ada adik-beradik ke tidak? Di data ni hak lengkap dah selepas siasatan dah ni. Tapi kalau masih dalam proses siasat, mesti kena tanya. Ada tak si mati ada adik ke, ada adik ke, atau abang ke, ataupun kakak ke? Kena tanya tu. Jaddah li abin dengan jaddah li ummin. Mahjub. Mahjub dengan? Mahjub pun dihalang oleh ibu. Dihalang oleh ibu. Dua-dua dihalang oleh ibu. Mahjub batani bil ummi. Dihalang oleh ibu, dengan ibu. Fardu 4 dengan 3. 4 dengan 3 ni adalah tabayun. 4, 3 ni adalah tabayun. Okey, tabayun. Bila tabayun 4 darab 3. Jadi 12. 12. Kemudian 12 bagi 4 untuk zaujah. 3. 12 bagi 3, 4. Tak dapat. Lepas tu jaddatun li abin dengan jaddah li ummi kosong. Ke mana perginya baki? Ini masalah. Baki ada di sini? Ada. Berapa baki? 5. 3, 4, 7 jadi baki 5. Baki ada 5 di sini. Nak bagi siapa 5 ni? Baitul Mal. Baitul Mal. Kalau pembahagian mudahnya zaman sekarang ni, kalau sudah tidak ada waris yang mendapat asabah, jadi Baitul Mal lah yang mewarisi. Baitul Mal. Ini pembahagian untuk Baitul Mal. Di sini ada hak Baitul Mal di sini. Baitul Mal tak tahu tu ada bahagian sini. Kalau lah benda ni bentuk tanah, memang Baitul Mal akan marilah dalam proses bicara. Akan dipanggil oleh pejabat tanah, bahagian pusaka. Tapi Ustaz nak bagi tip lah, kalau benda ni dalam bentuk wang ringgit, nak bagi tak ke Baitul Mal?
apa kata kalau 5 ni kita kembalikan kepada jaddah dengan li abi atau jaddah li ummi. Tapi dalam masalah ni dari sudut faraid tidak ada bahagian kat sini. Jadi nanti kita akan belajar satu tajuk berkenaan dengan tajuk tu rod. Rod ni kita akan belajar yang mana 5 ni akan dipulangkan kembali. Pulang tu lah maksudnya raddun. Radda. Kembalikan semula kepada siapa? Kepada ashabul furu' selain daripada zaujah dengan zaujung. Jadi di sini kalau ikut kaedah ra', ahli-ahli ra' ni ahli ra' bukan ahli ra' bukan kumpulan ra'. Ahli ra' ni tak termasuk zaujung dengan zaujah. Semua ashabul furu' adalah ahli ra' kecuali zaujung dengan zaujah. Jadi di sini 5 ni diberilah kepada ibu. Jadi ibu akan jadi 9 lah sini. Kalau kita mengamalkan konsep rod. Konsep rod yang mana Baitul Mal mengikut pendapat mutaakhirin Syafi'iyah, Baitul Mal tidak lagi tersusun. Bila tidak tersusun, jumlah baki itu akan dipulangkan kembali kepada ashabul furu' ghairiz zaujaini, selain daripada zaujun dan juga zaujah. Tapi untuk pembahagian untuk pelajaran kita peringkat awal ni, kita pakai konsep Baitul Mal mewarisi, yang mana dia mewarisi ni bukan saja-saja mewarisi. 5 ni akan dipulangkan semula kepada manfaat orang Islam secara keseluruhannya. Baik, seterusnya, kita kalau boleh nak habis dalam masa sejam ni lah. Jadi cepat-cepat. Yang ke-9, lagipun kita tak sembahyang lagi ni asal ni. Nak pergi cari kuih-kuih, nak buka puasa pula tak. Bazar Ramadan. Jangan jadi bazir Ramadan. Mata rajulun ani bening. Wa jaddin wa ummi ummil ummi wa ummil abi abi. Si mati, seorang lelaki mati meninggalkan anak. Mana anak sini? Ani bening. Okey, tidak ada anak sini. Saya letak anak sini. Ibning. Belum ada. Okey, ibning yang pertama. Kemudian jadding meninggalkan jad, datuk. Wa ummi ummil ummi. Ini moyang ni. Ummi ni moyang. Moyang sebelah ibu. Moyang sebelah ibu iaitulah macam mana kita nak baca ni, nak tahu siapa dia. Ummi belakang ni adalah ibu si mati. Kemudian ummil ummi ni adalah nenek si mati. Ummi ibu kepada nenek si mati. Itu moyang sebelah ibu. Kemudian ummu abil abi. Abu ni adalah ayah si mati. Abul abi datuk si mati. Mana datuk si mati? Inilah jad. Jad ni adalah datuk si mati. Abul abi. Kemudian ummu abil abi ni ialah moyang, iaitulah ibu kepada datuk si mati. Ini sebelah bapa. Sebelah bapa. Moyang sebelah bapa. Moyang perempuan sebelah bapa. Baik. Jadi dalam masalah ni, si mati mempunyai furu' waris. Bila si mati mempunyai furu' waris, jad akan mendapat bahagian fardunya. 1/6. Okey, 1/6. 1/6. Kemudian ummu ummil ummi dan ummu ummil abi. Ummu abil abi. Tentu saya suruh ummu abil abi. Berapa? Siapa nak letak dulu? Siapa nak cuba letak berapa cadangan? Fikir. 1%. 1/6 kongsi. Abun tu termahajuk. Mahjud dengan Li ummi. dia dua-dua ni sama taraf. Bila sama taraf dia tak ijab. Kalau sama taraf Saya nenek nak letak moyang. dekat anak lelaki je Ustaz. Nak letak anak lelaki berapa? Tahu dah anak lelaki berapa. Sabah. Macam mana moyang dua-dua moyang ni? Ada moyang belah mak, ada moyang sebelah ayah. Dia level dia macam nenek biasa ke Ustaz? Ini dia kalau tidak ada nenek, moyang akan mengambil tempat nenek. Mana dia macam nenek juga, apa warisan dia? Jadi yang 1/6 lah. 1/6. 1/6 untuk 2 orang. Ada pandangan lain? Ada siapa lelaki? Umur abu-abu tu mahjub tak? Mahjud dengan
Jadun. Okey, tu Ustaz nak Jadun jawapan dia tu. mana? Umi Jajak. ini mahjub dengan jad. Sebab jad ni anak dia. Ni abul abi ni jad. Mak kepada jad lah ni. Bila jad masih ada, jad menyekat moyang. Jadi, di sini, ummu abil abi akan disekat oleh jad dan ummul umil umi akan dapat fardu 1/6. Tu kena fahami jad nenek ni dia sebab banyak perangkat ramal kan. Dia ada ramal kalau Ustaz, ya. maksudnya dia sama konsep dengan kalau bapa menghijab nenek macam tu Sama. Sama konsep. Oh, Bapa kalau yang ni datuk menyekat nenek. menghijab moyang. Datuk Macam tu. menghijab moyang. Atas dia lah hak moyang hak duduk atas dia. Kalau moyang tidak faham. melalui dia, macam moyang sebelah bapa, sebelah ibu, dia tak sekat lah pula. Ustaz, kalau ada nenek, dua-dua tak Kalau dapat ada kan? nenek. Kalau ada nenek yang lebih hampir sebelah bapa. Katakanlah jad tu ada isteri dia tak? Ada jaddatun. Mana jaddatun tu sebelah bapa. Jadi, nenek yang dekat menghalang nenek yang jauh. Maksudnya nenek menghalang moyang. Tapi dalam masalah ni, kalaulah nenek tu sebelah bapa, dia tak boleh menyekat moyang sebelah ibu. Konsep dia gitu. Maknanya moyang nenek tadi, dia hanya menyekat moyang sebelah bapa saja. Oh, faham. Jadi kena, dia punya tu complicated sikit ni. Masalah ni. Mana nenek yang dekat sebelah bapa, tak menyekat moyang sebelah ibu. Moyang sebelah ibu tu jauh lagi berbanding dengan nenek sebelah bapa. Tapi nenek sebelah bapa, yang sebelah ibu, boleh menyekat moyang sebelah bapa. Dua-dua belah dia sekat belaka. Okey? Boleh terima? Tak apalah kalau tak boleh, kalau rasa payah terima, nanti dengar semula rakaman ni. Boleh dengar semula rakaman. Kemudian masalah ni, asal masalah satu je pembawah dia. Jadi asal masalahnya ialah 6. Kemudian untuk jad 1. Untuk umi ini moyang sebelah ibu 1. 0. Asabah untuk anak ada 4 bahagian. Okey, itu dia. Okay, last sekali contoh. Jadi kita buat kesimpulan ni. Datuk menyekat ibunya. Datuk menyekat ibunya. Datuk tidak menyekat. Ni siapa ni? Umi ni. Besang dia ke apa? Tak tahu lah ni. Apa panggil besang jauh lah ni. Perangkat lah ni. Besang cucu, cicit dia besang. Besang cicit. Hubungan ke apa dia tak tahu. Okay, boleh jadi adik-beradik ke tak kira lah. Kemudian situasi yang keseterusnya. Contoh bagi situasi nenek ni. Tuwufiyat imra'atun an zaujin. Seorang perempuan mati meninggalkan suami. Wa bintin. Anak perempuan seorang. Wa benin. Anak lelaki seorang. Jadi bintin dengan ibn ini tak bawah sekali sebab dia ni adalah golongan ashabul ansabah. Bila ansabah. Bintun dia akan jadi ansabah bila ada ibnu. Kemudian seterusnya wa ummil abi. Mak pada pok. Maksudnya nenek sebelah bapa. Wa ummu ummil ummi. Kemudian moyang sebelah ibu. Ummu ummil ummi. Moyang sebelah ibu. Baik, ini waris-warisnya. Kita letak fardu. Untuk zaujun bila semati ada furuk waris. Zaujun akan dapat 1/4. Ummul abi. Nenek sebelah bapa. Peringkat pertama. Ini nenek peringkat pertama. Bapa dapat 1/6. Nenek, bukan moyang sebelah ibu. Macam mana moyang sebelah ibu ni? Nenek sebelah bapa dengan moyang sebelah ibu. Faham tak konsep atas tak sebut tadi? Kalau boleh. Macam mana? Ummul ummi. Sebab tu Ustaz kata masalah ni complicated sikit kalau kita tengok sini. Kalau kita lihat sini.
Jadi Ummul Abi, nenek sebelah bapa yang dekat, dia tak menyekat nenek sebelah ibu yang jauh. Pendapat Al-Asah. Jadi disebut pendapat Asah ni ada pendapat kaul yang lain yang menyebut mana-mana nenek hampir dengan semati dia sekat belaka. Tapi yang paling sahnya tidak menyekat. Kalau nenek sebelah bapa yang lebih hampir, dia tidak menyekat nenek sebelah ibu yang jauh. Maksudnya nenek sebelah bapa tak boleh sekat moyang sebelah ibu. Maksudnya dia dapatlah 1/6. Maksudnya dua-dua orang ni akan mewarisi Kongsi. 1/6. Kongsi 1/6. Itu jawapan dia. Walaupun kita tengok sini peringkat yang berbeza ni. Ni lebih dekat ni, jauh, kenapa mewarisi sekaligus? Atau konsep itulah yang kita rasanya nota dalam dulu Ustaz ada pernah bagi kongsikan hijab mahjub dalam nota berkaitan dengan hijab dalam mahjub. Boleh rujuk semulalah dalam video tu ataupun dalam nota tu. Kemudian seterusnya untuk waris bintun dan ibnun. Asabah. Dua orang ni akan dapat asabah. Asabah li zakari mislu hadhil unthayain. Di sini asabah bahagian dia, lelaki akan dapat sebahagian, perempuan akan dapat lelaki akan dapat 2 bahagian, perempuan akan dapat 1 bahagian. 2 nisbah 1. Li zakari mislu hadhil unthayain. Okey, kita nak letak bahagian asal masalah pula. Asal masalah 4 dengan 6 12. 4 dengan 6 12. Untuk zaujun 12 bagi 4 3. 3. Untuk umum 12 bagi 6 2. Boleh bagi tak? 2 boleh bagi 2 tak? Boleh. Boleh. Jadi seorang dapat 1. 1. Kemudian baki ada berapa? 3 campur 2 jadi 5. Baki ada 7. Baki 7 bolehkah dibahagi kepada berapa? Nak bagi berapa? 3. 3. Baki 7 dengan 3. 7 dengan 3 adalah tabayun. Okey, 7 dan 3 ni adalah tabayun. Bila tabayun, terus darat. 7 darat dengan 3. Boleh faham? Sebab 7 dengan 3 ni GSTK ialah 21. Sebab 7 darat 3 dah 21. Jadi macam mana saham 7 nak jadi 21? Darat dengan 3. Jadi tabayun ni akan darat silang lah. 7 ni akan darat dengan jumlah ni. Jumlah kepala ataupun jumlah asabah di sini. Jadi semua atas ni kena darat dengan 3. Kalau nak buat kaedah guna Excel ni, buat sama dengan kita klik atas D85 ni, kotak ni, darat dengan star dengan 3. Dapatlah jawapannya 36. Kemudian kita pergi kat bawah ni, kotak hitam tu, petak hitam tu, tarik drag je. Okey, jadilah, keluarlah berapa saham setelah didarat dengan 3. Tashih masalah. Ini dinamakan tashihul mas'alati. Membulatkan masalah atau membulatkan saham waris. Tashih al-mas'alah. Ataupun ada juga diguna dengan istilah tashihu al-inkisar. Mas'alati. Tashih mas'alah. Jadi kalau kita campur, baik untuk ni tak sesal lagi ni. Jadi untuk bentong di sini, 7 darat 1. Bolehlah untuk bentong 7. Kemudian 14. 7 darat 2. 7 darat 2 untuk ibnung jadilah 14. Jadi kita kalau kita campur semua ni, biar pastikan cukup 36. Kalau tak cukup, adalah proses yang kita tersalah buat. Jadi di sini secara tidak langsung kita melihat bagaimana cara untuk kita membulatkan nombor perpuluhan saham yang melibatkan perpuluhan. Kita bulatkan. Kalau kita dah buat macam tu, dia jadi macam mana 7 nak bagi 3? 7 bagi 3. Berapa jadi sini? Jadi pening kata, jadi 1 point berapa dah 1 point berapa di sini? Kalau untuk bentong ni, kalau kita buat perpuluhan saham tu dalam bentuk perpuluhan, sama dengan 7 bagi 3. 2.333.
Jadi payahlah tau. Lepas tu untuk Ibnu pula 7 bagi 3 darab 2. Sin darab 2 lah sini. Sama dengan yang ni darab 2. Jadilah 4.66666. Berat nanang je ni. Jadi kita nak bagi cara perpuluhan saham melibatkan perpuluhan ni, elakkan dengan cara kita buat tashih al-inkisar tadi. Jadi cukup kita dengan 10 contoh ni bagi memahami bagaimana perwarisan nenek dan juga datuk. Kemudian untuk kita memahirkan diri dalam masalah ni, insya-Allah Ustaz akan bagi soalan dalam forum ataupun bagilah mana sedikit soalan dan sama-samalah jawab. Nak jawab tu nak hantar dalam forum, dalam iklik lah. Jadi untuk kita memantapkan kefahaman kita berkenaan dengan datuk dan juga nenek. Kalau Ustaz bagi dalam Telegram pun boleh ke, tapi oleh kerana klik ni dia ambil kira sangat. Dan ni klik ni dia panggil dia ada markah dia. Kalau tidak ada forum, tidak ada aktiviti, dia tidak mengira peratus. Tidak cukup mood blended. Bila tak cukup mood blended ni, dipersoalkan lah. Jadi insya-Allah lah Ustaz akan buat dalam bentuk forum ke ataupun feedback untuk melengkapkan keperluan dalam klik supaya kita boleh tidur dengan amang lah. Bila klik dah lengkap dah, tidurlah dengan amang kita. Jadi ada soalan? Ada apa-apa soalan? Ustaz buka untuk sama-sama kita bersoal jawab atau bertukar-tukar fikiran. Sebelum ni kalau berlaku kematian nenek ni pernah ke tidak mendapat harta pusaka ataupun dinafikan. Sebab malu sajalah nenek ni boleh sebut nenek tua dah. Tua ni bila orang bagi pusaka, orang tak ajak dia pergi jabat tanah. Pergi jabat pusaka. Sebab apa? Dah tua dah. Uzur dah. Ingat tak ada bahagian dah. Rupanya ada bahagian juga. Bila ada bahagian juga, jadi waris-waris lain makan bahagian nenek lah. Sebab tu mana pegawai pusaka ni kena tanya secara detail. Siapakah waris? Kena siasat waris tu. Jadi kalau tidak ada apa-apa soalan, kita berhenti sekadar dulu. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Cheers, Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Selamat berbuka Ustaz. Tak boleh buka lagi. Tak ni boleh buka. InsyaAllah.